Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan dan sahabat-sahabat media sosial, dan salam sejahtera kepada yang bersempatan bersama menonton sidang media saya pada petang yang berbahagia ini. Saya suka memaklumkan bahawa semalam 28 hari bulan Mac 2022, saya atas nama peribadi Ibrahim Ali, rakyat Malaysia, nombor IC 510 125 035005, dan atas sifat Presiden sebuah pertubuhan parti politik yang sah di sisi undang-undang, iaitu Parti Putera, Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia ataupun Rekas Putera, telah membuat satu aduan resmi kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, iaitu di Ibu Pejabat SPRM Wilayah Persekutuan. Laporan saya kepada SPRM ini adalah berkaitan dengan dakwaan penyalahgunaan dana pelaburan agensi kerajaan dalam syarikat Sapura Berhad dan penjualan aplikasi MySejahtera kepada syarikat swasta. Sebelum saya menghuraikan sedikit sebanyak mengenai dengan aduan resmi saya kepada SPRM mengenai dua isu yang saya sebut tadi, suka saya membaca laporan penuh saya terhadap SPRM. Saya, Ibrahim bin Ali, beralamat di nombor 41 Jalan A8 Taman Melawati, nombor IC 510 12503 5005, dan nombor telefon 012 211804, telah menerima 2 mesej melalui aplikasi WhatsApp pada 27 Mac 2022 pada jam 9 pagi berhubung 2 isu, iaitu berkaitan dakwaan penyalahgunaan pelaburan agensi kerajaan dalam Sapura Energy dan penjualan aplikasi MySejahtera kepada syarikat swasta seperti mana yang dilampirkan bersama dengan aduan ini. Nombor 1, selepas meneliti seluruh isi kandungan mesej tersebut, saya dapati kandungan kedua-dua mesej ini terlalu serius dan jika benar boleh mengakibatkan kerugian besar buat khazanah negara dan keselamatan rakyat, serta melibatkan amalan penyalahgunaan kuasa, pendedahan data privasi seluruh rakyat Malaysia dan perkara yang berkaitan. 2, mengenai dengan Sapura Energy Berhad, sebagai contoh, gaji dan allowance CEO Sapura Berhad Energy Berhad mencecah hampir 200,000 satu hari atau lebih kurang 17 juta setahun adalah tidak masuk akal dan amat gila sekali. Boleh rujuk link banyak dalam media sosial. Ini kerana pelabur atau pemegang saham ini adalah dari GLC seperti PNB, Maybank, CIMB dan lain-lain yang mengalami kerugian berbilion ringgit.
apakah bayaran gaji, allowance dan lain-lain imbuhan kepada CEO, ahli-ahli lembaga pengarah, pegawai-pegawai tinggi dilurus secara telus dan mengikut protokol pengurusan yang betul. 3. Seterusnya berkenaan dakwaan melalui kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang penjualan aplikasi pengesahan COVID-19 MySejahtera kepada syarikat swasta secara running terus dan tidak melalui tender terbuka. Ini mewujudkan kebimbangan tentang pengurusan data peribadi dan kemungkinan wujudnya penyalahgunaan maklumat jutaan rakyat Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya membuat aduan resmi kepada SPRM untuk membuka kertas siasatan segera secara telus dan berintegriti. Saya tidak membuat apa-apa tuduhan membabi buta ataupun membabi tuli buat masa ini. Hanya sekadar melahirkan dan menggesa SPRM membuat siasatan segera secara menurut untuk mengetahui kebenarannya dan hasil siasatan diserah kepada pegawai negara dengan kadar segera. Saya juga memohon sebagai pengadu hendaklah turut dipanggil untuk mendengar pembentangan, melihat dan membaca laporan hasil siasatan berhubung kedua-dua kes ini supaya meyakini siasatan telus dan betul dan tidak ada perkara-perkara yang cuba nak dialih daripada perkara sebenarnya, terutamanya jika terdapat penyelewengan yang berlaku dalam Sapura Energy Berhad ini dan juga aplikasi MySejahtera. Dan saya juga telah melampirkan semua sekali berita-berita portal, berita-berita daripada media sosial yang saya print berhubung dengan isu Sapura Energy Berhad dan MySejahtera. Terlalu banyak dan memang perlu mendapat perhatian pihak SPRM dan agensi-agensi yang berkaitan. Saya sukalah menjelaskan di sini mengenai dengan Sapura Energy Berhad. Apabila meletup bahawa syarikat ini telah kecundang dan mungkin gulung tikar kerana rugi berbilion ringgit, dan pada masa yang sama keluar berita gaji CEO 200,000 sehari, private jet dan macam-macam kemudahan. Begitu juga imbuhan kepada lain-lain lembaga pengarah. Apakah ini akibat yang menyebabkan Sapura Energy Sapura Energy Berhad mengalami kerugian? Ataupun timbul juga alasan mengatakan kerugian Sapura Berhad ini adalah akibat daripada kerajaan sebelum ini telah menukar sistem cukai SST kepada GST. Kerana GST lah Sapura Energy Berhad menghadapi masalah dalam operasi perniagaan. Jadi secara keseluruhan, bukan sahaja rugi berbilion ringgit, dan kerugian ini ditanggung oleh syarikat-syarikat GLC kerajaan, PNB, CIMB, Maybank dan lain-lain. Tetapi juga lebih daripada 2,000 bandar, khususnya kaum Bumiputera, juga terjejas, dan saya dimaklumkan mereka juga belum mendapat
bayaran sepenuhnya hasil dari kerja-kerja yang mereka buat ataupun barang-barang produk yang telah mereka hantar kepada Sapura Energy Berhad ini. Jadi ini satu lagi malapetaka negara. Selain pada 1MDB. Dulu kita dengar isu pembelian ladang kelapa sawit di Indonesia oleh tabung haji. Ini meletup pula Sapura Energy Berhad yang kita tak masuk akal. Gaji ini memang luar biasa. 200,000 saya. Saya tak tahu betul tak betul. Saya baca dalam laporan media sosial. Dahsyat. Manakala pemegang majority shareholder macam CEO 17%. Betul lah. Tetapi duit yang digunakan adalah daripada duit saham, pelabur-pelabur, orang awam. Jadi, mana sifat tanggungjawab sosial? Mana sifat istiqamah sebagai seorang Islam yang profesional, yang ada tanggungjawab, setidak-tidaknya boleh guna akal. Masuk akal ke tidak? Gaji kalau 100,000 sebulan berkira dah besar. Ini berapa banyak? Jadi tentu ada kena-mengena dengan kerugian syarikat Sapura Energy Berhad ni dengan pemborosan perbelanjaan yang tidak telus dan sebagainya. Ini yang saya minta disiasat oleh SPRN untuk menentukan sahih atau tidak dakwa-dakwa yang dibangkit dalam media sosial ini. Dan sehubungan dengan itu juga, selain pada saya telah membuat aduan resmi kepada SPRN, saya mencadangkan dan menggesa supaya kerajaan menubuh Suruhanjaya Diraja RCI bagi menyiasat Sapura Energy Berhad ini. Because it's too serious. Saya personally, I can't take it. Sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Apatah lagi dalam gelanggang perjuangan berpuluh tahun lamanya. Dulu, tahun 70-an. Rakyat makan ubi gadung. Sampai meninggal dunia. Satu keluarga. Riuh. Demonstrasi besar-besaran di Balai Indah di Dataran Merdeka. Dan banyak lagi isu-isu lain. Tetapi isu yang berlaku pada hari ini, masa kini negara kita 100 kali besar gandanya kalau nak dibandingkan dengan kebangkitan pelajar pada tahun-tahun 70-an dahulu. Jadi RCI kena ditubuhkan. Kerana melalui RCI segala-galanya terdedah pada pihak awam. Ini kita serah pada SPRN. Saya dimaklum oleh SPRN. Dalam masa 14 hari saya akan diberi jawapan. Sama ada kes yang saya buat aduan ini akan disiasat atau tidak. Ada merit atau tidak. Siapa yang menentu, ada merit atau tidak, mereka yang menentu. Mana kita tahu? Sama ada telus atau tak telus. Sama ada keputusan dibuat atau betul atau tidak. Jadi serentak dengan itu, selain pada siasatan SPRN, RCI mesti ditubuhkan dengan segera seberapa yang boleh. Kedua, mengenai dengan MySejahtera. Pun sama juga. MySejahtera ada dua isu. Satu isu daripada syarikat MySejahtera yang milik KKN, sekarang ini diserah pada syarikat swasta, diberi secara running terus. Kedua, kebimbangan data-data rakyat Malaysia disalahgunakan. Menteri Kesihatan bagi jaminan ianya tidak akan disalahgunakan. Cakap sajalah jaminan. Tapi kita tengok dah di Malaysia ni banyak kali dah, berpuluh kali dah
Semua buat apa-apa saja, okey, beres, teratur, terus. Kemudian selepas itu, meletup, timbul macam-macam masalah. Jadi, we just couldn't take it a passing remark by Minister of Health. Sekadar nak mengatakan, oh, ini saya jamin. Dia yang jamin. Sistem macam mana? Kita tak tahu lagi. Jamin. Apa ni? Selamat atau tidak data ni. Sebab di Malaysia ni, penyelewengan ni, penyalahgunaan kuasa ni, macam kacang goreng. Berlaku hari-hari. Berskala besar, berskala kecil. Dan kedua pula, isu MySejahtera ni ada kena-mengena dengan memerangi COVID-19. Jadi COVID-19, kemudian datang program vaksin, dan ujungnya sistem MySejahtera, dan nak dialih pada pihak swasta. Timbul macam-macam perdebatan. Sehingga Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah mengeluarkan kenyataan, mempersoalkan, dan memang wajar sebagai seorang Ketua Pembangkang, beliau mengeluarkan kenyataan itu. Itu pun saya tengok kenyataannya agak lembut sekali. Dan juga pihak-pihak lain, termasuk di mana Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, hari ini pun ada keluar kenyataan bersabit dengan kebimbangan beliau mengenai dengan MySejahtera ni. Jadi sebelum ini, bila COVID-19 menyerang, kerajaan telah membelanja sebanyak 600 bilion. Dan pembelanjaan ini dibuat zaman darurat. Pembelian vaksin berapa bilion. Program inovasi berapa banyak. Dan isu timbul berbagai-bagai jenis dos. Sampai kepada dos penggalak. Sampai pada vaksin untuk kanak-kanak. Sekali kata tak wajib. Tetapi pada masa yang sama, rakyat tak boleh nak bergerak tanpa vaksin. Timbul macam-macam masalah. Bercelaru habis. Oleh itu, selain pada laporan yang saya buat kepada SPRN semalam, saya juga menggesa supaya kerajaan menubuh jawatan kuasa khas untuk menyediakan kertas putih, white paper. As a president of a political party, Bumiputera Perkasa Malaysia Putra, saya menggesa memang wajar dan wajib kerajaan mengeluarkan kertas putih mengenai dengan isu COVID-19 yang makan nyawa dah ribu orang. Kemudian belanja ratus bilion. Dan timbul pula isu-isu yang berkaitan dengan MySejahtera. Secara keseluruhan, daripada COVID, perbelanjaan, MySejahtera, semua sekali mesti dilaporkan melalui penyediaan kertas putih yang kita namakan white paper. White paper ni ada dah beberapa kali kerajaan petang di Parlimen. Jadi saya cadangkan satu RCI untuk Sapura Energy Berhad, kedua kertas putih untuk COVID-19, inklusif semua isu. Kalau benar-benar kerajaan bertanggungjawab, saya challenge, saya cabar, baik kerajaan, baik pimpinan-pimpinan dalam kerajaan, termasuk Perdana Menteri. Apa yang nak ditakutkan? Apa yang nak dibimbangkan? Yang kita nak tahu ialah kebenaran. Yang kita nak tahu ialah apa sebenarnya yang berlaku. Sebab kalau kita biar macam ni, timbul macam-macam spekulasi. Mungkin menjadi fitnah. Kita juga tak mahu. Kalau benar ni fitnah, tuduhan CEO terima gaji 200,000, mungkin fitnah. Kita nak tahu. Tapi siapa yang boleh mengesahkan? Sekarang ni laporan audit negara pun orang persoal. Siasatan SPRN pun orang persoal. Kerana SPRN sendiri dipersoalkan integritinya. Jadi siapa yang kita nak percaya?
yang saya nampak ialah satu, banyak nak kena tunggu RCI di Malaysia ni. Macam-macam isu. Tapi yang ini, Sapura Energy Berhad wajib ditubuh RCI. COVID-19 dan MySejahtera wajib dikeluarkan kertas putih. Akhir kata, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia. Marilah sama-sama. Jom kita bangkit. Rakyat bangkit. Untuk mempertahankan integriti negara kita. Memperkasakan negara kita yang dulu hebat, yang sekarang ada jadi punahana. Saya membangkit perkara ini, mengajak rakyat bangkit bersama, nothing to do with politics. Walaupun saya presiden parti politik. Saya hanya melanjutkan nostalgia perjuangan saya sebagai seorang pemimpin pelajar tahun 70-an dan masuk dalam gelanggang perjuangan sampai hari ini tanpa kompromi dalam soal prinsip. Bukan saya buat ini semata-mata nak merangka strategi untuk pilihan raya PRU ke-15. Untuk nak mengajak rakyat dekat dengan parti ataupun mendapat undi. Kita putera rakyat undi, terima kasih. Rakyat sokong, alhamdulillah. Tak sokong pun tak apa. Kita bukan nak meraih sokongan melalui dengan macam-macam agenda program politik. Yang saya lakukan hari ini, report semalam, yang saya cakap pada hari ini, ialah tidak lain daripada tanggungjawab sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab kepada rakyat dan negara. So, inilah pendirian yang saya nak tegaskan. Dan saya harap video link saya ini, sidang media ini, bila tersebar nanti, tolong panjangkan, like, share dengan semua pihak supaya rakyat tahu. Cukup-cukuplah. Rakyat pun satu hal juga. Bila macam-macam berlaku tak puas hati, mengunguk. Bila sampai waktu menyokong membabi buta. Kerana RM5, RM10 atau apa, kerana RM5, RM60. So this the time. Bersama-sama kita tuntut RCI untuk Sapura Energy Berhad, kertas putih untuk COVID dan MySejahtera. Itu saja, dan saya tunggu laporan daripada SPRM. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCI, kalau buat RCI, cukup ke keanggotaan RCI tu? Macam-macam RCI sekarang. Kita tak ada masalah bila kita buat RCI berapa banyak pun. Sebab kita banyak tokoh-tokoh. Kita tengok berapa ramai hakim-hakim yang berwibawa yang sudah bersara. Berapa ramai bekas-bekas pegawai tinggi polis. Dan juga tokoh-tokoh profesional. Ramai boleh. Saya boleh. Tokoh-tokoh politik yang bersih boleh. Contohnya, yang berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Kalau mahu, boleh dilantik sebagai pengurusi RCI juga. Tak semestinya seorang hakim. Tok Musa Hitam boleh dilantik sebagai pengurusi RCI. Mana-mana tokoh-tokoh politik yang tidak terpalit dengan persepsi rasuah dan ada integriti. Ramai. Bukan-bukan hakim yang, bukan-bukan ketua hakim negara. Ramai yang bersara. Sekarang ni, mungkin dia main golf ya. Lepas tu disertakan bersama dengan kaki tangan profesional yang sedang berkhidmat. Pensyarah universiti berapa ramai? Profesor berapa ramai? Berapa universiti kita ada sekarang? Beribu kita ada para profesor. Lepas tu dalam bidang perundangan, berapa banyak kita ada peguam-peguam yang berkelayakan. Jangan kira bangsa, ramai peguam-peguam yang ada di luar sana. Ini semua boleh dilantik dalam RCI. Dan saya rasa
Ada setengah pihak tu tak perlu bayar pun. Sebagai seorang anggota RCI ke, jawatan kuasa Kertas Putih ke, just for the sake of our country, for the sake of our nation, demi kerana negara kita. Siapa yang bermasalah? Semua pro bono kan. Ya. Anything? Datuk ada tempoh masa tak untuk dekatkan Datuk untuk buat kerajaan, buat RCI ni Kertas Putih? Ada tempoh masa? Untuk SPRM dia beritahu kat saya 14 hari dia nak jawab. Sama ada disiasat atau tidak, ada merit atau tidak. Tapi dalam soal RCI, desakan saya dengan Kertas Putih, tak ada tempoh masa. Tetapi kalau tanya saya, pertamanya dalam masa seminggu kerajaan boleh jawab dah. Ya, kerajaan setuju tubuh RCI. Ya, kerajaan setuju mengeluarkan Kertas Putih. Proses pelantikan, kemudian tanggungjawab RCI ataupun jawatan kuasa Kertas Putih akan mengambil masa. Yang pentingnya nak tahu kerajaan setuju atau tidak. So kalau kerajaan buat tak tahu, isu ni berlarut tak, dua perkara boleh berlaku. Satu, dengan isu yang begini besar, ditambah dengan kos sara hidup yang meningkat, harga barang-barang naik, saya tidak tolak kemungkinan rakyat sekali lagi akan turun secara besar-besaran ke jalan raya. Dan saya tidak mahu berpura-pura. Mungkin saya kembali beraksi di jalan raya seperti tahun 70-an dulu. Walaupun umur dah sedikit lanjut, tetapi semangat juang saya lebih daripada orang muda. Kita tengok ni. Ataupun sekarang ni orang duk cakap soal PRU ke-15 yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Sekarang sampailah bulan Mei tahun 2023, setahun masanya, isu ni tak diselesai, dipendam. Rakyat hanya buat spekulasi. Tengok YMDB sampai sekarang pun tak selesai. Berapa lama dah? 2-3 tahun dah. Jadi ianya akan menjadi isu pilihan raya ke-15 nanti. I will go all out. Bukan soal menang kalah. Saya bertanding pilihan raya bebas 2-3 kali. Kalah, orang kata macam-macam. That is different matter. Perjuangan tetap perjuangan. Perjuangan bukan arti menang kalah. Mendaki Gunung Everest, sekali mendaki, tak sampai ke base 1 pun. Kali yang kedua, tak sampai base 3 pun. Tetapi orang kata perjuangan yang cekal adalah perjuangan yang didokong oleh kalangan mereka-mereka yang berpegang kepada prinsip never quit, iaitu tanpa mengalah, tanpa membunuh diri, walaupun selangkah ke belakang. Mati hidup itu kerja Allah Ta'ala. Yang penting saya sebagai rakyat Malaysia, saya ada tanggungjawab bagi menentukan negara kita ni selamat daripada setengah-setengah puak-puak puaka ni. Okey. Okay.